Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita paling hebat, paling gembira untuk seluruh rakyat di Selangor. Di hari Jumaat yang indah ini, bagi mereka yang beragama Islam, pastilah menunggu berita yang gembira. Karena bagi yang beragama Islam, ini adalah hari Raja atau Ketua kepada hari-hari yang lain. Dan diumumkan di Selangor oleh Menteri Besar Sementara Selangor bahawa Selangor akan cuti Isnin depan jika PHBN menang esok. Ini memang satu pengumuman paling luar biasa yang belum pernah kita dengar di mana-mana. Jadi tolong share kepada seluruh makhluk di serata dunia, khususnya yang ada di Selangor. Beritahu kepada mereka semua, share video ini supaya mereka tahu bahawa esok kalau PHBN menang, Selangor akan cuti pada hari Isnin. Wah, jadi sila pastikan anda memilih dengan tepat, anda memilih dengan betul siapa yang anda mahu. Kalau nak menang, kalau nak cuti pada hari Isnin, bolehlah fikirkanlah untuk mengundi PHBN. Kerajaan Selangor akan mengisytiharkan cuti peristiwa Isnin depan jika Pakatan Harapan PH dan BN memenangi pilihan raya negeri Selangor esok. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari dalam amanat khasnya sebentar tadi. Sementara itu dia mengingatkan bahawa esok adalah tarikh penting dalam sejarah Selangor. Anda bakal menentukan masa hadapan negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun lagi, kata Amiruddin. Anda mempunyai pilihan antara gabungan yang akan meneruskan kejayaan, kecemerlangan dan kemajuan negeri ini, ataupun gabungan yang hanya berminat untuk menggunakan pilihan raya negeri ini untuk mencetuskan ketidakstabilan politik negara. Terbukti tiada idea baharu dan tiada perancangan untuk negeri Selangor, negeri yang kita cintai ini, kata beliau. Dalam ucapan yang disiarkan secara langsung melalui akaun Facebooknya dan saluran Astro Awani, Amiruddin turut menyorot bagaimana kerajaan negeri bawah pentadbiran PH sebelum ini mengendalikan pelbagai cabaran besar. Katanya, ini termasuk banjir besar di Selangor pada Disember tahun 2021 yang memberi kesan kepada 1,300 keluarga dan cabaran pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 mengajar kita untuk menilai semula sikap kita terhadap maksud kemajuan dan faham pembangunan, kata beliau lagi. Ketika itu, kita rakyat Malaysia, khususnya kita Selangor, terpaksa berhadapan dengan cabaran kesihatan yang sengit dan kerajaan Perikatan Nasional yang gagal menangani krisis tersebut, kata Amiruddin. Beralah nasihat orang tua-tua kepada kita. Keberkatan itu sangatlah penting. Sikap hianat dan takabur akan menjadi penghalang kepada kita untuk meraih rahmat Allah, kata beliau lagi. Dia dipercayai merujuk kepada pentadbiran Muhyiddin Yassin ketika itu selepas kerajaan persekutuan di bawah Pakatan Harapan tumbang ekoran insiden pengkhianatan langkah Sheraton. Katanya, kesan pandemik itu membuatkan majoriti rakyat Malaysia tidak mahu menoleh lagi ke belakang untuk merenungi episod menyayat hati itu. Oleh itu, dia berkata, ia menjadi pengajaran baginya dan pimpinan negeri Selangor untuk sentiasa tangkas berfikir untuk melaksanakan dasar demi kebajikan rakyat di negeri itu. Calon PH Sungai Tua itu turut mengimbas semula bagaimana rakyat di negeri itu mampu bangkit semula dengan pantas selepas banjir besar pada Disember 2021 berbanding negeri lain. Walaupun lebih ramai rakyat Selangor yang terkesan akibat banjir berbanding negeri lain disebabkan jumlah penduduk yang tinggi, namun rakyat Selangor berjaya bangkit dengan lebih pantas jika dibandingkan dengan kawasan lain. Rakyat Selangor, rakyat bermaruah. Rakyat Selangor, rakyat berprinsip. Rakyat Selangor, rakyat yang ada nilai dan akhlak. Rakyat Selangorlah nadi kepada kerajaan negeri Selangor Darul Ihsan, kata Amiruddin lagi. Saudara-saudara sekalian, mohon bantu saya tekan butang subscribe untuk membangkang channel ini dan share video kali ini kerana ini adalah video pengumuman paling menarik, paling gembira yang diisytiharkan sah bahawa Selangor akan cuti Isnin depan ini jika PHBN menang esok. Oleh sebab itu, Amiruddin
memohon supaya semua rakyat di Selangor turun mengundi dan pastikan bahawa mereka adalah sebahagian yang mencipta kejayaan untuk menentukan masa depan negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun lagi. Turun mengundi, jangan lupa, jangan tak undi. Undi, jangan tak undi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling menakutkan Sanusi Maknor, Menteri Besar Kedah, dan pastinya ia memberikan kesan yang luar biasa. Sebelum saya teruskan kepada ulasan yang utama, ini adalah satu pendedahan daripada Rafizi Ramli menyatakan bahawa kini paling teruk sekali ialah apa yang berlaku kepada Sanusi. Apabila Sanusi kini hanya menjadi penonton kepada semua ceramah ataupun kini hanya orang yang bermain sepak takraw, kata Rafizi Ramli lagi. Beliau menyatakan sekarang Sanusi buka mulut saja hilang undi. Mesti buka mulut saja hilang undi, kata Rafizi. Hal ini menyebabkan menurut Rafizi, Sanusi sudah digam daripada berucap daripada kepimpinan PN dalam minggu terakhir kempen PRN ini. Kita dapat melihat betapa kurangnya Sanusi berceramah di sana sini lagi kerana ada satu trending trademark yang mula menular di media sosial yang menyatakan bahawa satu undi kepada PN ataupun kepada PN, satu undi kepada Sanusi, kata mereka. Sehinggakan Rafizi berkata, Sanusi sudah digam daripada berucap dalam mana-mana ceramah Perikatan Nasional dan mereka pun tahu, kata Rafizi, setiap kali Sanusi buka mulut, mesti hilang undi, buka mulut hilang undi. Sebab itu, kata Rafizi, Sanusi pada minggu terakhir ini, Sanusi hanya dibenarkan main sepak takraw sahaja, kata beliau lagi. Dia hanya muncul dalam program-program rakyat pesta bola. Kata Rafizi, kita ni nak pilih menteri besar ke jago kampung main sepak takraw, kata Rafizi Ramli lagi. Dan yang paling mengejutkan kita pada pagi ini ialah apabila Taikun yang amat kaya ini, iaitu Vincent Tan, mohon perintah sekatan ke atas Sanusi. Bukan calang-calang perintah yang dibuat kali ini. Yang lebih mengejutkan, sebelum ini kita sudah mengetahui bahawa Vincent Tan menuntut Sanusi memohon maaf dan juga telah pun memberikan penyataan bahawa mereka menuntut 200 juta ringgit daripada Sanusi. Akhirnya tidak tahan lagi dan selepas Sanusi enggan memohon maaf terhadap Vincent Tan, akhirnya berjaya Land melalui yang juga Vincent Tan mohon supaya perintah sekatan dibuat ke atas Sanusi. Pengasas kumpulan berjaya, Vincent Tan, memohon perintah sekatan mahkamah terhadap Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor. Menerusi saman fitnah yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam 2 hari lalu, Tan turut memohon mahkamah agar mengarahkan Sanusi membayar ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan. Terdahulu, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut Sanusi memohon maaf secara terbuka serta membayar ganti rugi RM200 juta berhubung dakwaannya berkenaan projek pembersihan Sungai Klang melibatkan Tan dan Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari. Rit Saman merujuk ucapan Sanusi ketika berkempen di dataran Darul Aman di Jitra Kedah pada 2 Ogos lalu yang dihadiri beberapa ratus orang. Menurut penyataan tuntutan, Tan dan Berjaya Land Berhad yang merupakan pelanatif pertama dan kedua menyangkal dakwaan itu dan berkata, Sanusi menerusi surat balas bertarikh 8 Ogos enggan mematuhi tuntutan yang dibuat. Pelanatif mendakwa, dakwaan itu bukan sahaja tidak berasas dan tidak benar, tetapi dibuat dengan niat jahat dan demi kepentingan politik dan retorik mengapi-apikan oleh defendant. Publicity murahan untuk pilihan raya, katanya. Tan dan Berjaya mendakwa Sanusi tidak mengambil langkah wajar untuk mengesahkan dakwaan tersebut sebelum membangkitkannya dalam ucapan dan mendakwa dia ingin meraih publicity murahan dan sensasi demi manfaat pilihan raya dan peribadi.
Tan dan Berjaya juga mendakwa kenyataan Sanusi antara lain menggambarkan mereka sebagai korup, kroni kepada Amiruddin dan menyebabkan kerajaan Selangor menanggung kerugian RM180 juta ekoran tanah yang didakwa diberikan secara percuma dan menipu rakyat Selangor. Keparahan fitnah dan kesan buruk terhadap Planatif sangat besar, terutama di saat akhir kempen politik yang menjadi perhatian orang ramai dan terus memberi kesan kepada Planatif dalam pelbagai bentuk sehingga kini. Planatif memiliki reputasi bersih sebagai ahli perniagaan dan memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat di peringkat tempatan dan antarabangsa, kata mereka. Mereka mendakwa dakwaan yang dibuat telah tersebar ke luar negara dan syarikat dan entiti perniagaan antarabangsa berisiko mendapat tanggapan buruk terhadap mereka. Selain pelbagai bentuk ganti rugi, Tan dan Berjaya juga memohon injuksi agar Sanusi dilarang mengulang tuduhan yang didakwa sebagai fitnah tersebut. Planatif juga menuntut 5% faedah ke atas sebarang nilai yang ditetapkan mahkamah, kos dan relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Malaysia kini sedang berusaha mendapat maklum balas daripada peguam Sanusi berhubung perkembangan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Apa pendapat anda apabila Rafizi mendedahkan bahawa Sanusi sudah digam daripada berucap oleh kepimpinan PN dalam minggu terakhir kempen PRN, walaupun beliau adalah pengarah pilihan raya PN dan dikatakan Panglima Perang PN, tetapi kini menurut Rafizi mereka pun tahu setiap kali Sanusi buka mulut mesti hilang undi, buka mulut hilang undi. Sebab itu dalam minggu terakhir ini Sanusi hanya dibenarkan main sepak takraw saja, kata Rafizi lagi. Dia hanya muncul dalam program-program rakyat pasal bola. Kita ini nak pilih menteri besar ke jago kampung main takraw, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu pendedahan yang luar biasa yang memang agak memalukan, tetapi apakan daya. Itulah orang kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kerana kadang-kadang ada netizen yang menulis, ada juga pemerhati politik menulis, Rafizi ini memang ketika dia berucap, dia memang sangat berani. Main lepas saja, kata mereka. Ada yang mengatakan Rafizi ini memang main lepas saja. Jadi akhirnya beliau kini menerima pelbagai saman dan juga pendakwaan di mahkamah. Yang paling teruk sekali ialah pendakwaan 2 akta hasutan berkaitan dengan penghinaan Sultan Selangor dan juga mempertikai keputusan ataupun ucapan yang di-Pertuan Agong. Selain daripada itu, Sanusi juga telah menerima beberapa siri saman yang bukan kecil-kecil. Saman tersebut ada yang paling besar ini ialah daripada Vincent Tan sebanyak RM200 juta. Dari mana nak dapat duit itu? Kena tanya Sanusi sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada isu terkini yang paling panas sekali, yaitu gara-gara menyahut cabaran debat oleh Rafizi Ramli dengan Rafizi Ramli, kini PAS dapat malapetaka terbesar dalam PRN kali ini, menjadi turning point kepada kekalahan PAS, kata netizen dan penganalisis politik. Dan yang lebih teruk lagi, mereka menerima padah bala yang paling dahsyat, maha dahsyat, kata netizen lagi. Ada netizen yang menulis bahawa kesilapan terbesar PAS ialah menerima debat daripada Rafizi Ramli dan disahut pula oleh Sahir Sulaiman, yang mana dilihat dalam debat tersebut kelihatan seakan-akan Sahir Sulaiman tidak mampu menandingi kehebatan Rafizi Ramli dengan beberapa isu yang tak terjawab. Dan setakat ini yang paling tular di dalam media sosial ialah apabila pantun Sahir telah menjadi lawak jenaka, iaitu ruh, neh, ambil yang keruh, buang yang jernih. Pantun itu kini jadi lawak jenaka. Mereka katakan
Oh, rupa-rupanya Sahir juga sedar ada air keruh di Kelantan dan perlu air yang jernih, kata netizen. Dan hari ini ada netizen yang mula membaca apabila Rafizi mengatakan dalam laporan di My Metro menulis PN masuk perangkap bila setuju berdebat. Netizen bila melihat perkara ini mereka kata tepat sekali bahawa PN sudah masuk perangkap apabila bersedia berdebat dengan Rafizi yang mana mereka sebenarnya tidak bersedia, dilihat tidak bersedia dalam debat tersebut. Selain daripada itu, beberapa kesilapan yang paling ketara ialah apabila Sahir menyebut tentang yang telah menggores hati masyarakat Siam, yang kita tahu ramai masyarakat Siam tinggal di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Sahir telah menyebabkan masyarakat Siam, pengerusi Presiden masyarakat Siam telah pun memohon supaya menarik balik kenyataan tersebut dan memohon maaf atau akan berdepan dengan laporan polis. Jadi itu sebabnya disangka dapat menarik perhatian pengundi, rupa-rupanya mereka masuk dalam perangkap dan yang lebih teruk lagi bawa padah yang luar biasa, malapetaka yang tak pernah dihadapi oleh PAS Perikatan Nasional sehingga kini. Kalau baru-baru ini Bersatu yang bergolak apabila beberapa pemimpin besar mereka, pemimpin kanan meninggalkan Bersatu pada saat-saat akhir yang juga pada waktu ini kita tahu mereka kekurangan dana. Begitu juga dengan PAS sekarang mula dilanda oleh banyak perkara yang memang luar biasa, termasuklah Sanusi Maknor. Hari ini Rafizi mengaku, dia kata Perikatan Nasional sudah masuk perangkap bila setuju berdebat. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli mendakwa Perikatan Nasional PM masuk ke perangkap apabila ahli Parlimen Bacok Muhammad Sahir C. Sulaiman bersetuju berdebat dengannya mengenai hal ehwal ekonomi pada Rabu. Menyifatkan perdebatan itu adalah kemuncak perangkap. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata ia sudah lama dirancang pihaknya dan PN tidak melihat mengenai perkara itu. Dah rancang daripada awal bila kita ambil kerajaan. Bermula bulan Jun, kita lancar satu demi satu pengumuman mengenai hal ehwal ekonomi. Biarlah dia maki hamun sebelum itu. Kata kerajaan tak buat apa, tak guna, tak tunai janji dan sebagainya, katanya pada jelajah madani di Dataran Ampangan malam tadi. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Pandan itu mendakwa beliau juga mengetahui bahawa tidak akan ada mana-mana kepimpinan atasan PN yang berani berdepan dengan pimpinan kerajaan perpaduan bagi membahaskan mengenai kesejahteraan rakyat. Beliau berkata, tujuan utama perdebatan yang disiarkan secara langsung di televisyen itu adalah agar pihaknya dapat bercakap kepada pengundi-pengundi atas pagar dalam pilihan raya negeri PRN yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini. Wah, pintar jugalah kan Rafizi merancang semuanya. Dia tahu hanya dengan debat para penyokong ataupun orang pengundi atas pagar akan menonton, akan mendengar apa yang akan dibahaskan, akan disampaikan oleh kerajaan perpaduan. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Rafizi. Tidak mungkin ataupun amat mustahil penyokong-penyokong, walaun-walaun ataupun orang yang ada di atas pagar, pengundi atas pagar mahu menonton siaran langsung yang akan dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan BN. Mereka tidak akan menonton punyalah sebab mereka takut untuk terpengaruh. Tapi oleh kerana debat itu melibatkan pemimpin daripada PAS dan Perikatan Nasional itu, maka pengundi atas pagar dan pengundi yang mengundi PAS sebelum ini akan secara langsung melihat siaran langsung itu, mendengar cakap, mendengar hujah, mendengar apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan. Maka besar kemungkinan, kalaupun tidak semua, mungkin akan ada beberapa puluh peratus pengundi atas pagar, bahkan pengundi yang mengundi Perikatan Nasional PAS Bersatu mungkin mula berfikir akan mengubah undi mereka. Bijaksana memang luar biasa juga Rafizi ini. Betul lah apa yang dia kata. Dia kata PN sudah masuk perangkap. Betul juga lah kan. Baru saya terfikir pula.
Begitu caranya untuk membuatkan ahli Perikatan Nasional dan juga pengundi atas pagar menonton dan mendengar hujah daripada kerajaan. Akhirnya mereka dengar dan pasti ada lebih kurang dalam beberapa puluh peratus mula berfikir akan kebenaran itu. Kata Rafizi, beliau berkata tujuan utama perdebatan yang disiarkan secara langsung di televisyen itu adalah agar pihaknya dapat bercakap kepada pengundi-pengundi atas pagar dalam pilihan raya yang akan berlangsung 12 Ogos ini, yaitu esok. Kerana pengundi atas pagar ini tidak dengar ceramah. Dia sebenarnya sibuk dengan kerja seharian, kata Rafizi lagi. Kadang-kadang dia pergi pejabat, dia dengar debat ini separuh. Kemudian separuh lagi dia dengar di sini, di tempat lain. Keputusan memangka parti mana dalam pilihan raya itu selanjutnya dibuat pada saat-saat akhir, 2-3 hari sebelum mengundi. Sebab itu, daripada awal lagi, saya cungkil dan cabar supaya Panglima-Panglima PN ini berani tampil berdebat, katanya. Menerusi ceramahnya juga, Rafizi juga menyentuh mengenai calon PN bagi Hulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Muhammad Sanusi Nor yang bertanding di Jeneri. Dakwa Rafizi mengikut bacaannya, kemenangan Muhammad Azmin adalah 50-50 di Hulu Kelang. Sekarang lawan di kampung dia sendiri dengan segala yang dia sudah labur selama ini. Saya beritahu, setakat ini Azmin Ali nyawa-nyawa ikan, 50-50 di Hulu Kelang, katanya lagi. Rafizi turut mendakwa bahawa Muhammad Sanusi sudah digam daripada berucap oleh kepimpinan PN dalam minggu terakhir kempen PRN ini. Mereka pun tahu setiap kali Sanusi buka mulut, mesti hilang undi. Buka mulut, hilang undi. Buka mulut, hilang undi, kata Rafizi. Sebab itu, dalam minggu terakhir ini, Sanusi hanya dibenarkan main sepak takraw saja, kata Rafizi lagi. Dia hanya muncul dalam program-program rakyat pasal bola. Kita ni pilih menteri besar ke jago kampung main sepak takraw, kata Rafizi lagi. Jadi, adakah anda setuju bahawa memang tepatlah ada bala malapetaka terjadi kepada PN selepas debat dengan Rafizi Ramli? Rupa-rupanya itu perangkap yang sudah lama dirancang oleh Rafizi sejak Jun lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.